الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan di luar sana tapi dah berhenti lah. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita hadir mengimarahkan masjid kita ini, dengan sama-sama kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama pada malam ini dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini kita tawakuf dulu pembahasan kitab kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musallin. Malam ni kita terus pada perbincangan sebagai persiapan untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Sedikit masa lagi, dalam lebih kurang 2 minggu lagi lebih kurang ni. Maka sebagai persiapan untuk kita semua supaya ibadah yang kita lakukan lebih-lebih lagi yang sekali setahun tak jadi adat semata-mata, kita nak pastikan ia sebagai ibadah yang mesti menjadi rebutan pada kita semua. Bahkan kita kena buang kalau ianya beranggapan seolah-olah ia adat dalam kehidupan kita. Nak buang perkara-perkara tersebut, pastikan apa yang kita lakukan itu bukan dengan semangat semata-mata. Bahkan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu mestilah disempurnakan dalam keadaan kita berilmu. Maka saya ambil perkara ni dengan sebab ibadah korban ini ibadah sekali setahun. Lagikan hak tiap-tiap hari 5 waktu sehari semalam pun banyak perkara lagi yang perlu kita bincang, banyak perkara lagi perlu kita soal selidik balik. Apatah lagi yang sekali setahun. Yang sekali setahun ni walaupun bukan kita tak belajar, kita dah belajar dah sebelum ini, tapi dengan sebab sekali setahun, dengan sebab bila mana berlalu masa panjang, kita jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Maka nak mengingatkan kembali, khusus untuk diri saja, umum untuk tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita bincang balik segala bentuk persoalan, segala bentuk adat-adat, hukum hakam berkaitan dengan ibadah korban. Kita bincang sebelum kita melakukan ibadah korban sedikit masa lagi.
Kalau ada soalan tuan-tuan tanya malam ini, kita kongsi supaya perkara yang membelenggukan kita itu tidak kita lakukan dalam bila mana kita terlibat dengan ibadah korban. Jadi insya-Allah kita mula dengan pengertian ibadah korban. Pengertian ibadah korban. Korban pada bahasa bererti dekat. Korban dari segi sudut bahasa ataupun dari segi lughahnya dengan maksud dekat. Korban dengan maksud dekat. Dekat pada siapa ni? Nisbah pada ibadah korban ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub korban dengan maksud hampir dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala menurut istilah syarak, korban ialah penyembelihan binatang korban yang dilakukan pada hari raya haji ataupun dipanggil juga hari raya korban, dan pada masa yang sama hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi sudut istilah syarak. Korban iaitu menyembelih binatang korban pada hari raya haji ataupun hari raya korban, dan hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan kerana beribadah kepada Allah, kerana ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena ingat dari segi sudut pengertian, kena ada pada kotak fikiran kita. Sembelihan kurban ni bukan sembelihan biasa. Ini sembelihan ibadah. Bukan sembelih nak makan daging ni. Bukan semata-mata makan daging. Maka sebab itulah bila mana dia jadi ibadah, maka dia ada tata tertib, dia ada prasyarat, dia ada tata tertib yang mesti dilakukan oleh kita semua. Pasal ibadah tak boleh kita buat pandai-pandai kita, tak boleh. Maka dia ada susun galur yang tertentu. Maknanya penyembelihan binatang korban dengan sendiri sembelih binatang-binatang lain tak terlibat dengan sembelihan korban. Hanya tertentu pada binatang-binatang korban sahaja, iaitu binatang yang diistilahkan sebagai al-an'am, yang masuk dalam bab al-an'am, iaitu binatang ternakan yang berkaki 4, dan tujuan ternak itu ialah semata-mata untuk makan daging. Itu binatang korban. Binatang berkaki 4 yang dipeliharakan dia dengan tujuan untuk makan daging. Kalau tujuan pelihara tadi untuk tunggang, itu tak masuk dalam bab binatang korban. Maknanya tertentu pada beberapa jenis binatang. Bermula dengan unta sebagai binatang yang paling afdal dilakukan sebagai ibadah korban. Yang kedua, lembu ataupun kerbau. Yang ketiga, kambing ataupun jenis kambing. Apa jenis kambing? Biri-biri, kibas, khoruf. Itu yang masuk dalam bab binatang korban. Hak selain pada tu masuk tak masuk. Kuda, rusa, hijab, pelanduk, apa lagi? Kaki 4 kita pelihara zaman kita hari ni. Arnab, kaki 2 pelihara. Ayam, itik, angsa, burung. Semua tu tak masuk. Yang masuknya apa tadi? Yang masuk, saya sebut tadi mula-mula. Hak ni paling afdal, iaitu unta. Yang kedua lembu, kerbau. Ketiga kambing, biri-biri, khoruf, kibas. Selain pada tu tak masuk.
Selain daripada tu tak masuk. Dari segi sudut umur pun dia ambil kira dalam bab ni. Bukan tengok-tengok ni unta ni, binatang korban ni. Tengok cukup umur tak? Cukup umur bagi unta iaitu 5 tahun masuk tahun ke-6. Umur bagi unta untuk disembelih sebagai binatang korban 5 tahun masuk tahun ke-6, iaitu 5 tahun lebih. 5 tahun lebih baru kira cukup umur. Manakala bagi lembu 2 tahun lebih, 2 tahun masuk tahun ketiga, iaitu 2 tahun lebih. Begitu juga dengan kerbau, 2 tahun lebih. Sekalipun dah besar, tengok-tengok setahun lebih baru tak kira, tak masuk dalam bab binatang korban. Walaupun dia dah lembu dah, tetapi dengan sebab tak cukup umur, dia tak memadai untuk sembelihan korban. Manakala untuk kambing 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing biasa 2 tahun masuk tahun ketiga, iaitu 2 tahun lebih. Biri-biri setahun lebih, setahun masuk tahun kedua. Itu bagi biri-biri. Ataupun bersaling gigi. Bersaling gigi dengan maksud macam mana bersaling gigi ni? Sekalipun tak sampai setahun lebih, tengok-tengok dah bersaling gigi. Syarat bersaling gigi berlalu umurnya ketika itu 6 bulan pertama. Berlalu umur dia 6 bulan pertama, dah masuk dah 6 bulan lebih dah. Masuk 7 bulan ataupun 8 bulan, kita buka mulut tengok gigi dah tukar, dah saling gigi depan, maka kira cukup umur. Sekalipun dia tak cukup lagi setahun lebih, maka dengan sebab saling gigi dan berlalu masa 6 bulan bagi syarat saling gigi itu, maka kira cukup umur bagi biri-biri. Boleh? Itu kedudukan. Selain daripada tu tak masuk. Rusa sekalipun dipelihara atas bukit tu, atas bukit Langat, lalu situ tengok belah kiri tu ada rusa, boleh sembelih korban tak? Sembelih boleh, tapi semata-mata makan daging. Sembelih korban tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, tak memadai dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak memadai perkara tersebut. Begitu juga dengan kijang, sama. Pasal apa? Pasal rusa, kijang, pelanduk, arnab ini, walaupun dipelihara zaman kita pada hari ini, ia bukan jenis binatang peliharaan. Walaupun dia dimakan daging, tapi dia bukan jenis binatang peliharaan, dia binatang liar. Binatang liar, asalnya binatang liar, binatang hutan. Kita nak dapatkan dia dengan cara mana? Bukan boleh dapat dengan mudah. Cara kita tembak pergi memburu baru dapat dia, maka tak memadai ketika itu. Dengan sebab itu bukan al-an'am. Seterusnya kuda. Kuda ada orang bela tak? Ada orang pelihara, boleh korban tak? Lembu mahal kita pun sembelih kuda. Boleh? Tak boleh. Pasal kuda walaupun dipelihara, tujuan pelihara kuda bukan untuk makan daging, iaitu untuk tunggangan. Maka tak masuk dalam bab al-an'am. Tidak memadai. Seterusnya ayam, pelihara tak? Pelihara tapi kaki 2. Dia nak kaki berapa? Kaki 4 baru masuk al-an'am. Tak boleh kaki 2, tuan-tuan. Ayam, itik, angsa, burung, kaki 2 walaupun dipelihara, dia tak masuk dalam bab al-an'am dan tidak memadai untuk dijadikan ibadah korban, kecuali satu mazhab. Mazhab muktabar muafakat ambil al-an'am, binatang peliharaan berkaki 4. Manakala satu mazhab ni mazhab syaz dia panggil, iaitu mazhab Ibnu Abbas. Mazhab ni mazhab lemah, bukan untuk ikutan kita. Cuma ada dia bagi tahu dengan sebab pegangan dalam mazhab Ibnu Abbas, dia kata korban itu semata-mata menumpahkan darah binatang korban. Semata-mata, tak kira lah janji tumpah darah. Tak kira kaki 2 ke kaki 4, janji tumpah darah. Burung ke ayam ke itik ke, janji tumpah darah. Itu dalam mazhab apa tadi? Mazhab Ibnu Abbas. Cuma jangan duk buat lah pelik-pelik tuan-tuan, benda-benda macam ni.
nanti timbul fitnah dalam masyarakat. Orang sembelih lembu, orang sembelih kambing, kita sembelih apa? Kita sembelih ayam. Tak padan dengan pendapatan rumah besar, pendapatan besar, kereta besar, korban apa? Korban ayam, malu company. Jangan duk buat benda-benda pelik tuan-tuan. Kita buatlah kadar mampu kita, walaupun satu bahagian. Tapi satu bahagian boleh tahan kita. Satu bahagian sekarang ni tuan-tuan tak sama dengan tahun-tahun sebelum ni dah. Kalau tempat saya 530, setengah tempat 550. Sini berapa? 500. Ini bagus. Ini sudah bagus. 500 tuan-tuan. Mana standard dia 500 lah. 500 dan ke atas sekarang ni tuan-tuan. 500 standard dia. Tapi tak apa, bukan tiap-tiap hari. Bukan sebulan sekali. Kalau tiap-tiap hari demam kita. Kalau sebulan sekali tuan-tuan, lagi demam juga tuan-tuan. Tapi dengan sebab bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan tiap-tiap hari, tahun sekali. Mahal ke 500? Tak mahal tuan-tuan. Kumpul RM2 sehari, keluar berapa? Buat simpanan RM2 sehari tuan-tuan. Dalam setahun kita ada 360 hari lebih. Keluar nanti jawab apa tu? Lebih daripada satu bahagian lembu dah. Dekat dengan seekor kambing dah kita tu. Bagi orang nampak nilai akhirat, dia ada perancangan masa depan akhirat. Walaupun dia sedang merancang di dunia, tapi dia sedang merancang bagaimana kebahagiaan akhirat. Dia simpan RM2 sehari. Sekali masuk kedai tu, rasa-rasa tak kurang. Kalau RM2, ada RM2 masuk kedai tak? Tak masuk, tak berani. Dia tarik apa? Dia tarik cara ni RM8. Saya lama tak masuk kedai. Apa? RM1.50. Betul kan ni? RM1.50. Masuk kedai berapa kali sehari? Pagi, tengah hari, petang, malam. Malam masuk lagi. Yalah, saya lalu habis corner tu tuan-tuan. Saya lalu pergi kuliah subuh, ada orang. Masa tu tuan-tuan, baru pukul 5.30. Tengok-tengok lalu situ, ada orang. Biar betul. Tak tidur ni. Ada orang. Saya balik kuliah subuh, lagi ramai. Saya lalu situ nak pergi kuliah zuhur tuan-tuan. Ada orang juga. Balik tuan-tuan, nak masuk waktu asar. Ada orang juga. Lalu nak pergi kuliah maghrib, Pandai Indah. Ada orang juga. 24 jam ada orang je tuan-tuan. Tengok. Tu tuan-tuan. Kita tanam modal nak jaga kita di dunia tu. Nak hidupkan jasmani kita, supaya kuat jasmani kita tuan-tuan. Jasad kita je lah sekali jadi makanan. Makanan cacing, makanan ulat. Hak kita nak bina hari ni tuan-tuan, yang sampai kita berkira komplain sana, komplain sini, apalah mahal sangat ni. RM500, 500 setengah, 600 setengah tepat tuan-tuan. Bukan tempat kita, saya telefon kat kampung tuan-tuan. 550 dekat kampung saya, tapi lembu besar lah tuan-tuan. Lembu besar. Ada 600 pun ada tuan, tapi besar lah tuan-tuan. Lembu harga dia tuan-tuan 4,000. Betul lah dengan lembu tadi tuan-tuan. Dengan besar dia. Sebab tu kita jangan kira dalam bab ni tuan-tuan. Dengan sebab bukan selalu. Perkara ni sekali setahun. Tu kita cerita berkaitan dengan pengertian. Saya dah hurai sikit banyak tu. Walaupun pengertian saya dah masuk sikit. Dengan sebab apa? Dengan sebab masa terhad. Dari segi sudut dalilnya, dalil banyak dalam bab ibadah kurban. Antaranya kita baca fasalli li rabbika wanhar dalam surah yang paling pendek dalam Quran. Surah apa paling pendek dalam Quran? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek, 3 ayat. Sebab tu kalau rasa malam, mengantuk, lepas Al-Fatihah baca apa? Al-Kautsar. Cepat rokok. Tapi kalau kita jadi imam, jangan tunggu baca. Nanti kalau ribut orang kat belakang. Tak sempat habis Al-Fatihah kita Allahu Akbar. Yang kawan ni baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru. Kalau kat belakang. Nanya tunggu dululah. Kalau imam tu penat, malah nak angkat suara.
Habis Al-Fatihah, relax dulu. Pada mana relax tu? Ni campur dengan sebab kuliah asal ni, kuliah pasal solat ni, campur sekali. Tunggu dia ketika tu sunat, tunggu berapa lama? Qadar bacaan surah Al-Ikhlas. Qadar bacaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu surah apa tu? Ada orang kita kata surah Ikhlas, surah apa Al-Ikhlas ni ustaz? Tapi kalau bagi tahu qul huwallah tahu. Kalau bagi tahu qul huwallah dia tahu. Baca Al-Fatihah. Kalau kita kata baca Al-Fatihah, menuju. Kata penat juga Al-Fatihah pun tak tahu ni. Tapi kalau kita kata baca Alhamdulillah, oh dia laju sambung tuan-tuan. Ada pula orang macam tu. Tak apalah nak buat macam mana. Dia jenis-jenis orang kefahaman lain-lain tuan-tuan. Dia terima macam tu. Tak apalah. Okey, tengok. Dalam surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala bagi tahu, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah rezekikan pada kamu, telah kami nikmatkan pada kamu wahai Muhammad dengan sebesar-besar nikmat, dengan sebanyak-banyak nikmat. Memang bukan pada Nabi je. Kita Allahu Akbar tuan-tuan, sepanjang tahun kita hidup senang lena kan. Panjang umur sampai hari ni. Anak-anak berjaya. Kerjaya kita tuan-tuan berjaya. Bisnes kita tuan-tuan berhasil. Apa tu? Nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur. Perniagaan kita berjaya, anak-anak berjaya. Tu semua tu dalam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Zahirkan tanda syukur, kata Allah, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Zahir tanda syukur. Umum ayat ni tuan-tuan bagi seluruh solat. Tak kira solat fardu ataupun solat sunat. Khusus perbincangan ini khusus pada 2 rakaat solat sunat hari raya Kurban. Zahirkan tanda syukur dengan kita melakukan 2 rakaat solat sunat hari raya Kurban ataupun hari raya haji. Zahirkan tanda syukur. Walaupun bukan wajib ni. Bukan wajib. Sembahyang sunat hari raya ni bukan wajib, tapi tuan-tuan, walaupun bukan wajib ni perkara sunat muakkad. Sunat muakkad. Korban tu sunat muakkad. Solat sunat hari raya ni sunat muakkad. Dan antara solat sunat yang sunat muakkad kita melakukannya dalam keadaan berjemaah, mana dia? Solat sunat 2 hari raya. Sama ada hari raya Kurban ataupun hari raya Idul Fitri. Sunat. Sebab tu tuan-tuan, malah macam mana sekalipun dengan sebab benda ni bukan tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap hari, sekali setahun tuan-tuan. Hari raya haji ni sekali setahun. Maka sebab tu tuan-tuan, malah pun datang, paksa diri datang juga tuan-tuan. Berjemaah di masjid, di surau, di mana-mana. Tapi kalau kita tak pergi, boleh sembelih korban tak? Boleh sembelih korban. Syarat berlalu masa 2 rakaat solat dan 2 khutbah yang ringkas. Syarat berlalu masa 2 rakaat solat dalam qaryah itu dan berlalu masa bacaan 2 khutbah yang ringkas. Khutbah hari raya Kurban ni tak boleh panjang-panjang. Ringkas. Pasal apa? Pasal lepas tu nak buat apa tu? Nak sembelih korban, nak sembelih binatang korban. Takut-takut pukul 11 baru selesai khutbah tuan-tuan. Dalam sekali ramai orang pegang kupon tuan-tuan, tak ramai orang pegang pisau. Kupon je ada. Saya ada kupon, duk tunggu je tuan-tuan. Hak pegang pisau tak ramai. Pasal apa? Pasal dah letih dah tuan-tuan, pukul 11 matahari dah naik tinggi dah. Sebab tu kena jangan panjang-panjang sangat, biasa-biasa. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Pertengahan tuan-tuan, biasa-biasa. Lalu kata Nabi, oleh itu, lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang dibacakan tadi, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sembelih korban, lepas pada tu sembelih korban. Dah berlalu 2 rakaat solat, dah berlalu 2 khutbah, maka balik
buat persiapan, makan-makan sekejap, lepas tu datang masjid, datang surau, kita bergotong royong melaksanakan ibadah korban. Dalam bab hari raya korban ni, sunat kita makan selepas solat. Kalau hari raya haji, hari raya Aidil Fitri, sunat selepas subuh tu balik daripada solat subuh berjemaah, makan tu. Makan. Pasal apa? Pasal nak membezakan antara hari kita berpuasa dengan hari raya. Kalau sebelum ni ada makan lepas subuh tak ada. Pasal kita puasa. Dah masuk hari raya dah. Pagi tu kita kena makan. Sunat kita makan dulu sebelum kita pergi sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri. Manakala bagi hari raya haji, bagi hari raya kurban ini, dah datang solat di masjid, sunat kita makan lepas pada tu. Tapi kalau kita makan awal, tak apa tuan-tuan. Jangan pula malam tadi tak makan. Dalam sekali nak pergi tuan-tuan, kita rasa macam separuh nyawa dah tinggal. Pasal tak makan. Makanlah pasal jaga nyawa tu lebih aula daripada nak dapatkan pahala sunat makan selepas solat hari raya tadi. Makan dulu. Tak apalah. Pasal apa? Pasal nyawa kita ketika tu. Tapi kalau tengok okey lagi ni. Tengok pada kedudukan kita ni, kita tak makan seminggu pun boleh tahan lagi. Okey dulu. Pergi solat dulu, balik makan, dapat pahala sunat ketika tu. Okay, seterusnya. Bunyi tak? Nak azan? Okey, kita bagi laluan kepada laluan azan dan kita sambung untuk dalil dan hujah berkaitan dengan